Alright. Kalau saya duduk cakap-cakap pasal slide tu tiba-tiba tak nampak, bagi tahulah So saya nak Okey, share madam. sikit. Sekejap dah lama tak mengajar, kekok pula. Okay, so apa ni, you all dah masuk dekat dalam Teams Herbal Safety Evaluation kod 30103. So saya just nak remind, kelas kita hanya seminggu sekali je, 4 jam, iaitu hari ni start 8.30 sampai pukul 1 lah. Okay, apa ni, so since seminggu sekali je kita punya perjumpaan, so seboleh-bolehnya settle dalam waktu kelas lah segala perkara yang diperlukan. Okay, so untuk segala keperluan syllabus, you all boleh buka dekat kelas notebook. Okay, sebab kat kelas notebook saya dah letakkan dah semua content. Alright, so you all boleh nampak kan apa yang saya buka ni? Saya tengah buka syllabus. Okay. Alright, Boleh. so kredit untuk khusus Herbal Safety Evaluation adalah 3 jam kredit. Okay, so agak tinggi juga. Okay, ada 3 CLO yang perlu dicapai. Basically ada 10 unit lah secara total. Okay, tapi kita tak tahu bila you all masuk, so bila nak buat praktikal itu kita tak pastilah, tapi SEM ni lah yang menggunakan haiwan lah. Welcome back to disaster semester. Okay, sebab you all akan menggunakan haiwan, dan saya rasa kalau dulu masa bio you dapat haiwan yang dah euthanize. Okay, but for this semester haiwan ini hidup, then you kena handle haiwan itu, bagi dia makan, but using appropriate method. Okay, so we will see how we will conduct the practical once you enter the college. I'm not sure bila you akan masuk, bulan 1, bulan 2 atau bulan 3, tak tahu. Okay, so hope semester ni baiklah dengan kita untuk kita mudahkan kita punya pembelajaran. Okay, so kalau you perasan sesi seminggu kita 4 jam kan. Jadi kalau you tengok dalam jadual ni, setiap minggu kita mungkin boleh habiskan terus satu bab. Nampak lebih kurang, secara lebih kurangnya lah. Sebab memang bila subjek HSE ni, kalau kita run teorinya dulu, kelasnya dulu, dalam beberapa minggu, saya planning dalam 7-8 minggu memang dah habis dah kelas teori. Okay, selebihnya akan lebih kepada kelas praktikal lah. Okay, so since kita adalah online teaching, kita memang akan habiskan kelas teori dululah. Alright, okay, so saya akan share content slide. Sebelum tu saya tengok yang dah jawab online course entrance course survey ada 10 orang. Terus saya minta lagi 7 orang yang belum jawab tu sila ke page Teams Herbal Safety dan pergi ke ruangan general dan klik entrance course survey form tu. Okay, minta isilah Alright, so kod ini adalah DHH 30103, jangan tertukar dengan herbal efficacy. Okay, saya pastikan dah tertukar. Alright, so course learning outcome yang perlu dicapai ada 3. Okay, basically learning outcome pertama, you akan dapat pengetahuan lah berkaitan dengan herbal safety. Outcome yang kedua, you sepatutnya mempunyai keupayaan lah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk evaluate toxicity using animal and contamination in herbal product using appropriate method. Okay, dan outcome yang ketiga, by taking this course, you patutnya boleh menjalankan animal toxicity study mengikut etik-etik dan professionalism yang sepatutnya seperti dalam guideline. Okay, sedikit makluman tentang topik herbal safety evaluation. Okay, topik ini sangat besar sebenarnya. Okay, kenapa? Sebab bila Tak nampak slide. Tak nampak slide? Tak nampak slide. Kejap. Nampak saya je ke? Hide share. Nampak apa tadi Ini nampak yang meeting now tu. Oh, okey. Nampak slide dah. Nampak. Okay. Teams. Dah nampak dah. Nampak? Dah nampak. Okay. Alright, so saya tengah slide sinopsis ni.
Okay, so untuk makluman you all, bila belajar tentang this course Herbal Safety Evaluation, memang dia fokus kepada how you are going to make sure that the herbal product you are going to produce or the herbal product that you are going to work with, okay, adalah selamat. Okay, selamat tu skop dia besar. Okay, selamat toksik ke, kalau kita cakap toksik tu toksik dari segi apa, heavy metals, okay, ataupun certain compounds yang tidak sepatutnya ada, right, sebab ataupun dari segi contaminants by microbes, okay, dan semua yang kita kata selamat tak selamat ni mesti kita ada berpandukan guideline untuk kita evaluate produk kita punya keselamatan produk kita. Okay, so basically itulah yang you akan belajar di dalam topik Herbal Safety Evaluation tentang keselamatan sesuatu produk herba. Okay, di mana you nak tahu selamat tak selamat tu macam mana benchmark dia, macam mana pengukurnya, apa yang selamat, apa yang tak selamat. Okay, apa tanda-tandanya, okay, macam mana nak tahu selamat ke tak selamat, apa prosedur yang kita kena buat, macam mana ubat-ubatan yang dah ada di pasaran yang kita boleh katakan company big pharma yang keluarkan, yang makan masa 15 ke 20 tahun, yang habis berbilion-bilion ringgit tu, macam mana mereka boleh pasarkan produk mereka, macam mana isu vaksin sekarang yang sekarang tengah I think phase 3 to phase 4, okay, yang tak keluar-keluar lagi, sedangkan dah banyak kematian disebabkan oleh COVID-19. Kenapa tak boleh keluar macam tu je? Okay, sebab ada isu keselamatan. Even in phase 1 lepas phase 2 lepas phase 3, trial phase 3 sedang dilakukan, okay, ada yang menunjukkan efek-efek yang tidak sepatutnya. Okay, berani cuba ke vaksin kalau ada keluar kat Malaysia? Siapa nak jadi tikus putih masa phase 4 nanti? Ada sesiapa berani cuba? Hello? Tak nak. Kenapa tak nak? Kalau tu Tak juga berani. Kalau yang kita tak ya. pernah kena, dia boleh ke letak vaksin juga? Vaksin adalah dia nak build immunity. Jadi you pernah kena atau you tak pernah kena, kalau vaksin tu dah memang confirm selamat, you boleh ambil je. Macam sekarang you can get a shot of influenza vaccine sebab betul-betul sebelum ni 2020, okay, penghujung 2019 dalam end of the year lah, influenza tengah teruk mengganas, influenza A, influenza B. Kalau perasan lah, sebelum meletupnya isu COVID-19, influenza tengah teruk masa tu, penghujung 2019. Okay, so di mana memang budak-budak selalu demam, batuk semua. Okay, but it is caused by influenza A, B macam tu. Okay, tapi isu tu nampak kritikal sebab memang ada menyebabkan kematian, tapi kurang merisaukan sebab dia dah ada vaksin. So that vaksin kita boleh dapatkan, setahun kita kena renew dapatkan vaksin tu. Tak kisahlah kita pernah kena ke tak influenza A atau B tu. Okay, tapi berbeza dengan COVID-19 ni, dia sejenis virus juga, sejenis influenza juga, tapi dia bukan, dia tak ada dia tak ada ubat lagi. Okay, jadi you ambil lah influenza punya vaksin yang mana-mana, dia tak akan berkesan lah sebab setiap virus sangat unik kalau you belajar mikrob dulu. Okay, so vaksin yang sedang dihasilkan sedang melalui fasa 3 sebab mereka nanti you akan belajar dalam unit, I'm not sure unit 5 ke atas lah, you akan belajar apa itu phase 1, phase 2, phase 3 dan phase 4. So you akan lebih aware lah berkaitan all these 4 phases. Okay, so kita masuk kembali kepada syllabus bagi kursus ini. Okay, you akan ada test 1, test 2 dan final yang akan memberi markah dalam 40%. Okay, topik kat dalam topik ni ada 10 topik, tapi biasanya yang masuk exam topik 1 hingga topik 9 je lah. Okay, kemudian 10 ke 11 macam tu lah. Ada 11 units, but yang masuk sampai unit 9 sebab unit 10 dan 11 lebih kepada praktikal. Okay, dan praktikal pula ada 4 praktikal. You akan buat semuanya di makmal bangunan healthcare sana. Okay, 3 praktikal berkaitan haiwan dan 1 praktikal berkaitan mengkaji kehadiran aflatoksin di dalam tepung yang kita gunakan untuk makan. Okay,
Sebab dekat Malaysia sangat diorang tak wajibkan test ni. So mesin tu hanya available dekat certain tempat dan salah satunya di KKTM kita. So memang syarikat kalau tahu kita ada mesin tu memang diorang wow lah. Okay. Dan lagi 3 praktikal adalah berkaitan haiwan, iaitu praktikal 9 berkaitan macam mana awak nak handle haiwan, macam mana nak buat injection, macam mana nak bagi oral treatment using oral gavage. Okay, praktikal 10 dan 11 adalah praktikal mengkaji kesan toxicity acute dan kronik menggunakan haiwan. Yang ini yang agak lama lah study, 2 minggu ke sebulan. Okay, so I'm not sure how we are going to conduct this study since semua working online. Right, so yang ini macam biasa kita akan buat report. So do you agree kita conduct report macam herbal chemistry yang lepas? Setuju. Setuju je. Buat report macam tu, okay? Okey. Alright. je. So I don't need paper, so you boleh hantar macam tu nanti. Okay, untuk effective domain yang you akan capai, kita akan nilai you punya value, ethic, moral and professionalism. C ada 20% sangat besar nilai dia, di mana kita akan lihat this effective domain during your practical work lah, di mana practical work itu melibatkan unit 10 dan 11, iaitu lebih kepada acute dengan chronic study. So you akan buat sedikit presentation dan you akan reflect lah apa yang you buat sepanjang practical itu. Okay, so dari semasa-semasa kita akan come back lah to this issue. Alright. So we will start our class today. So untuk unit 1 kita adalah berkaitan dengan safety in herbal drugs. Okay, so unit 1 sampai unit 5 ni dia lebih kepada teori tentang keselamatan. Okay, apa yang dikatakan selamat. Lepas tu teori unit 6, 7, 8, 9, 10 dia lebih berkaitan haiwan. So you boleh nampak fasa yang berkaitan dengan teori tentang keselamatan, tentang polisi semua adalah pada unit 1 hingga 5, manakala berkaitan dengan practical, technical using haiwan lebih kepada 7, 8, 9, 10, 11. Okay. So untuk unit 1, safety in herbal drugs, okay, ada 2 sub-unit di bawahnya, di mana unit 1.1 berkaitan safety guidance for herbal, panduan penggunaan herba, okay, keselamatan penggunaan herba, dan unit 1.2 adalah lebih kepada fixed combination. This thing I guess this is a new word for you lah, fixed combination. What is fixed combination? Okay, untuk topik ni memang agak ke arah pharmaceutical sikit. So please get ready your mind lah on this. Right. For safety guidance for herbals, there are 2 learning outcomes that you will gain after completing this course, this unit. Okay, first you akan dapat explain the regulatory requirements yang berkaitan dengan herbal products. Okay, produk-produk berkaitan herba bukan boleh dipasarkan begitu sahaja. Kalau yang you nampak dekat kios-kios yang boleh pasarkan tu, sebenarnya itu tengok dulu dia lepas ke tak lesen, dapat lesen ke tak, dapat cert ke tak. Okay, dan yang seterusnya you boleh explain side effect ataupun side effect dan adverse effect jika kita ambil sesuatu drug ataupun herbal product. So apa beza side effect dengan adverse effect, we will see later. Just some overview. Okay, plant ni memang dah digunakan sebagai medicine. Okay, so I would like to you to open your mind, anyone. Okay, apakah tumbuhan yang pernah anda gunakan untuk ubat sepanjang pengalaman anda? Tongkat Ali. Tongkat Ali awak buat guna untuk apa? Yang Daun awak cekur. pernah guna. Daun cekur guna untuk apa? Oh, saya tahu. Demam buat apa pagi tu? Ambil daun dia. Ramai-ramai letak dalam air, lepas tu ambil tuala letak kat dahi. Mana untuk demam lah. Maksudnya rendam air, ambil air dan daun dia tu letak kat dahi lah. Ke ambil air pakai towel, rendaman air rendaman. Pakai towel. Oh, Raya okey. tu. Yang tu bunga raya, ada juga bunga raya. Daun cekur pun boleh jugalah ni sebab dia pernah buat. Macam mana awak tahu benda tu boleh digunakan untuk demam? Saya tak tahu, tapi Tok Tok saya biasa guna. Okey, memang famous lah kat kawasan awak.
Untuk toki saya tak tahu pun memang kawasan saya. Tapi memang biasa guna, banyak guna. Okey, Mir, kalau orang demam je, kalau dekat kampung awak tu memang kalau cakap guna daun cekur, rendam air, letak kat kepala, itu memang confirm memang tahu, betul? Tak pelik? Tak pelik Betul? lah. Memang tak Okey. pelik. Ha. Okey, tadi siapa yang cakap bunga raya tadi? Saya Dina lah. Macam mana Dina? Sebab saya tak nak buka ni. Dina, macam mana Dina bunga raya? Buat macam mana? Sebab sama je dia rendam dalam air lepas tu letak dekat dahi. Letak dekat dahi. Sebab tahu dia Tahu daripada mana? dekat macam mana parent lepas tu jiran-jiran lah macam tu. Orang tu Okey, tak bukan memang daripada orang yang lama-lama lah, bukan awak dapat awak check kat internet, guna bunga raya atau ambil bunga raya, tak kan? Biasanya tahu daripada orang yang lebih berpengalaman Okey, sebab saya nak tekankan benda ni sebab benda ni kita akan sentuh sekejap lagi. Okey, good. Cuma cekur kalau bunga raya dia ada lendir-lendir kan kalau rendam, betul tak? Siapa pernah buat? Lendir-lendir tak? Ada. Ada lendir. Cekur macam mana? Lendir ke tak kalau rendam? Lebih kurang sama. Lebih Cuma kurang cekur baunya lebih sedap. Okey, bau cekur ada aroma lah berbanding bunga raya. Okey, kita mungkin boleh try. Alright, sebab Madam, satu lagi. Ya. Saya guna daun bunga dia warna purple tu. Kalau orang luar panggil lain. Bunga yang bunga telang tu. Dua bunga dia bukan. Yang buat kan. Dia biasa ada kat tepi-tepi semak je biasanya. Orang panggil Morning Glory tu ke? Cik. Orang kampung saya panggil Morning Glory kalau bunga kat tepi-tepi semak Bukan, ambil guna daun ke guna bunga dia? Guna daun, pucuk dia Guna lah. daun. Maknanya macam kalau luka kena pacat kan berdarah kan. Makna ambil daun tu kunyah-kunyah sikit, letak dekat luka tu jadi dia buat pokok kapal terbang ke? Mungkin bahasa kita berbeza. Bukan. Kau kenal pokok kapal terbang macam mana? Kenal je. Okey, ambil luka lepas tu ambil letak kat luka. Mana daun tu kunyah-kunyah tu sikit. Kunyah. Lepas tu Okey. kunyah sikit, lepas tu mana luahkan letak dekat luka pacat tu. Okey. Dia berhentikan darah. Berhentikan darah. Okey, awak dah pernah try dah? Memang selalu guna. Okey, good. Alright, good. Mungkin nanti boleh share kot nama dengan gambar pokok tu dekat dalam ruangan komen. Kalau jumpa lepas ni. Okay. Alright, thank you. Thank you. Kita jumpa 3 pokok lah. Satu pokok yang tak tahu nama apa, tapi biasanya penggunaan tu kita tahu daripada turun-temurun. Okey, memang itu ceritanya bila kita bercakap tentang plant yang digunakan sebagai medicine. Okey, memang ada sangat banyak spesies di serata dunia plant yang kita gunakan untuk medicinal purposes. Okey, di mana kita panggilkan dia sebagai normally lah kita consider dia sebagai traditional product. Okey, di mana traditional product ni dia punya definition adalah apa-apa saja produk yang digunakan secara natural as natural medicine. Okey, sama ada kandungan produk itu memang mengandungi satu atau lebih natural substances di dalamnya, di mana kita tahu dalam plant tak mungkin ada satu substances, memang ada beratus hingga ke beribu substances. Okey, sama ada kita dapatkan substance itu secara kita extract ataupun tak extract pun boleh dapat. Okey, dan kita gunakan untuk medicinal purposes. Itulah yang dikatakan plant digunakan sebagai medicine. Alright. So, sebenarnya untuk pengetahuan semualah macam mana plant kita beralih kepada plant. Okey, mungkin dekat Malaysia kurang bila kita kata bila orang cakap herba je alah jamu. Siapa tu Datuk Vida, Alif Syukri, semua orang akan memandang remeh. Okey, orang pandang remeh sebab apa tahu, macam lah berkesan ke? Baik makan ubat je. Okey,
But sebenarnya kalau dekat luar negara, study tentang herba ni sangat-sangat famous. Sebab tu kalau you buka course, kursus-kursus yang ditawarkan di university or college di luar negara berkaitan herba sangat banyak. Dekat Malaysia memang this is the first one. You are the first one. Okay, yang Mara buat. Tapi kalau you pergi dekat overseas sangat-sangat banyak. They even menghasilkan you all ini memang yang boleh kira macam doctor in herbs lah, macam tu lah bila dia sambung lagi further study lah. Okay, so kalau you tengok large section dekat population ni memang menggunakan herba terutamanya di Afrika, di India, di China. Okay, kenapa agak-agak mereka menggunakan herba? Kenapa mereka ada alternatif yang sangat hebat menggunakan herba? Kenapa mereka tidak bergantung kepada modern medicine? Okay, sebab Modern medicine mahal. Yes, very good. Mereka rakyat sangat banyak macam Afrika. Mana mereka tahu kan diorang punya ekonomi macam mana? Okay, boleh nampak poverty sangat tinggi. Okay, dan modern medicine they kan cope to buy modern. Okay, so jual harga yang sangat tinggi untuk satu entiti kimia. Okay, yang itu adalah entiti kimia yang memang terang-terangnya boleh memberi side effect. Okay, makan tu ngantuk, makan tu gatal, ada orang makan baik, ada orang makan bengkak muka. So adalah mahal, ada side effect. Okay, dan lagi satu budaya di luar negara sana, mereka sangat-sangat menghargai tumbuh-tumbuhan. Okay, sebab tu kan you nampak kan sekarang ni dah macam-macam lah, bercinta dengan dinding lah, bercinta dengan pokok lah, bercinta dengan haiwan lah. Tu pelik-pelik lah sebab tak ada agama. Okay, so nak cakapnya point di sini adalah bagaimana mereka really appreciate their surroundings. Okay, mereka ada kelab pencinta tumbuh-tumbuhan. Diorang memang ada sampai ke tahap tu, tapi dekat Malaysia ni kita baru nak berjinak-jinak. Barulah nak start kelab hiking. Siapa kelab hiking automatik dia macam cintalah kepada pokok sebab dia dah duduk dalam that ambience. Okay, alright. So kita boleh nampak majoriti masyarakat dunia sebenarnya kalau kita tengok populasi-populasi yang besar seperti di China, di India, mereka memang dah ke arah plant. Okay, even US and so on pun also dah ke arah plant lah. Okay, tapi modern medicine masih bergerak serentak lah seiring. Alright, so untuk learning outcome yang pertama berkaitan dengan regulatory requirement yang diperlukan berkaitan dengan herbal product. Okay, bila kita cakap berkaitan regulatory, kita akan bercakap tentang standard, ethic, rules, okay, guideline, law, comply ke tak, peraturan tu ikut ke tak. Okay, jadi sesuatu produk herba bukan boleh keluar macam tu je. Kalau you follow kes-kes saman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap bisnes yang mengeluarkan produk-produk herba yang entah apa-apa, klaim sukati-sukati mereka, okay, sangat banyak. Okay, tapi mereka masih keluarkan juga sebab keuntungan sebelum disaman itu mampu untuk bayar saman. Mereka tak takut. Okay, alright. So itu pun kalau kena saman. Kalau tak saman, orang tak report, tak saman lah. Tak tahu, tak ada kes, tak tahu ada kes. Okay, alright. Di kebanyakan countries, okay, ada yang considerkan herbal product ni sebagai drug. Contohnya di China, di Jerman. Mereka consider produk-produk herba sebagai drug dadah. Tapi kalau di US, di Netherlands, mereka tak anggap itu drug. So nampak tak status herbal product ni berbeza mengikut negara. Okay, kalau Malaysia pula dia ada. Kalau nak consider drug dia kena macam ni. Kalau tak nak consider drug dia ada dia punya syarat-syaratnya. Nanti kita akan tengok. Okay, kalau macam dekat US, herbal product ini mereka consider sebagai nutritional supplement. Okay, dan dia ada garis panduan yang mereka perlu follow untuk menepati ciri-ciri nutritional supplement. Okay, dekat India pula dia macam kelabu sikit. Dia gelap kan, ada kelabu sikit. Nak kata herbal drug boleh, nak kata ni boleh. Dia tak ada polisi yang nak kata food boleh, nak kata food supplement boleh. Dia tak ada polisi yang ni, dia masih kelabu, dia masih berada di zone grey area kita panggil.
Okay, so secara international secara globalnya, okay, herbal product kita boleh dapat nama herbal product, nama lain mereka adalah complementary medicine, natural health product, prescription medicine, over the counter medicine, supplement, traditional medicine. So kalau you all come in counter dengan these words, okay, this word, okay, this, mana, okay, if you come counter with this word, dia tengah bercakap tentang herbal product. Okay, lain country lain dia punya interpretation. But generally bila orang cakap pasal benda ni, kita tahu lah ni bukan produk sintetik lah, macam tu. Okay, so kalau di Malaysia, semua produk-produk herbal dia akan jatuh di bawah kategori regulated products. Produk yang perlu melalui proses-proses regulation. Okay, dia ada penguatkuasaan. Okay, dia tak boleh keluar sewenang-wenangnya. So kalau awak nampak lah produk yang keluar sewenang-wenangnya, produk itu salah sebenarnya di sisi undang-undang. Dia boleh kena saman. Okay, so semua marketer, okay, yang nak letak produk-produk herbal, okay, di market di Malaysia, mereka sebenarnya perlu daftar. Okay, tengok kat FB ke, kat IG ke, kat Twitter ke, orang jual produk, tanya dulu sebelum beli nak daftar ke tak. Kalau kita mungkin kita tanya, tapi how about our parents? Okay, they usually tengok macam testimoni macam cantik je, beli. Diorang tak heran pun, daftar tak daftar itu diorang bukan isunya. Diorang tahu testimoni tu berkesan. Okay, so hati-hati. Sebenarnya produk-produk herbal kena berdaftar. Ada juga jenis yang tak perlu daftar, nanti kita akan terangkan. Okay, so semua aplikasi-aplikasi yang melibatkan bisnes penjualan produk-produk herbal, mula-mula memang mereka kena berdaftar dengan SSM lah, ataupun Malaysia Registry of Business, SSM tu wajib lah kan. Okay, dan mereka juga perlu daftar dua. Sama ada mereka perlu berdaftar dengan NPRA, iaitu National Pharmaceutical Regulatory Agency, ataupun mereka perlu berdaftar dengan Food Safety and Quality Division. Okey, macam mana kita nak tahu kita nak daftar produk kita yang mana satu? Okey, kalaulah produk itu jenis yang health supplement ataupun jenis-jenis natural product, okey, kita perlu berdaftar dengan NPRA. Contohnya yang macam gamat kapsul ni. Okey, so kita kena daftar dengan NPRA. Okey, ataupun kosmetik produk. Ni produk makan kan? Okey, kalau produk yang apply pula kat kulit yang secara luaran, okey, untuk kecantikan, okey. So term kosmetik adalah dia untuk kegunaan luaran dan untuk kecantikan. Okey, untuk whitening and so on. So kalau kita produk-produk begitu juga perlu daftar dengan NPRA. So ada dua yang perlu daftar dengan NPRA. Health supplement and natural product dan cosmetic product. Okey, bagaimana pula kalau jenis-jenis yang macam premix coffee, honey, vinegar, isotonic drink, fish essence herbs, spices, nampak macam herbal. Tapi mereka ini, okay, kalau jelas dia adalah produk makanan tanpa ada apa-apa claim, okay, tanpa ada apa-apa health claim, dia tak perlu didaftarkan di bawah NPRA. Dia cukup sekadar follow akta makanan, okay, dan didaftar di bawah Food Safety and Quality Division. Okay, macam contoh premix coffee, tongkat Ali campur kacik Fatimah. Tapi dia premix coffee, masih jatuh bawah makanan. Dia takkan jatuh bawah NPRA. Okay, fish essence, yang makan produk yang famous tu, cap ayam brand lupa saya namanya. Fish essence, herb spices, semua itu nampak je macam herbal product, tapi mereka ini masih di kategori makanan selagi mereka tak claim apa-apa health punya kebaikan. So yang berdaftar di bawah NPRA ini produk HPA bukan untuk tujuan promosi, hanya untuk tujuan example. Okay, so nampak bila you berdaftar dengan NPRA, you akan dapat notification number. Notification number ni biasanya dia akan start dengan MAL, nombor, lepas tu belakang dia ada huruf. Dia ada maksud ni huruf belakang ni. Nanti kita tengok apa maksud huruf belakang ni. Alright. Sebelum kita pergi ke keterangan macam mana kita nak baca notification number ni. Okey, tadi kan saya kata, contohlah you ada produk. Mungkin sekarang ni masing-masing dah ada impian untuk menghasilkan satu produk.
tapi produk tu boleh makan. Okey, tapi kadang-kadang confuse. Produk ni nak kena daftar dengan NPRA ke, nak daftar dengan food ni makanan je ke ataupun memang ada health. Okey. You boleh menggunakan panduan flowchart ini jika nak tahu sama ada produk itu sebenarnya perlu berdaftar dengan NPRA ataupun FSQD. Okay, so kalaulah produk itu mempunyai formulation, okay, dia mempunyai formulation dan kandungan formulation tu ada kandungan bahan-bahan yang dilarang. Macam mana nak tahu bahan itu bahan yang dilarang? Ada di dalam buku panduan lah. Buku panduan dia tu beratus muka surat lah. Okay, so kalau ada, so automatic jatuh kategori drug. Bila jatuh kategori drug, memang kena follow NPRA. Kalau tak ada, okay, so kita tengok ada claim apa-apa tak? Kata boleh merawat, boleh mengurangkan, boleh membantu, boleh menyihatkan. Kalau tak ada, kita tengok presentation pula. Kalau ada claim, automatic dia jatuh kategori drug. Bila jatuh kategori drug, memang kena pergi NPRA. Okay. Lepas tu katakanlah kalau tak ada, okay, last kita tengok bentuk produk tu. Adakah dia dijual macam kita jual Panadol tu? Adakah dia dalam bentuk kapsul atau dia dalam bentuk tablet? Adakah dia dalam bentuk-bentuk yang normal macam orang makan ataupun dalam bentuk-bentuk yang kita tengok macam ubat? Sekali tengok macam ubat. Kalau dia nampak bentuk macam ubat, automatik dia jatuh bawah drug. Kalau dia bukan nampak macam ubat, mungkin liquid macam biasa je, walaupun kita ada ubat yang berbentuk liquid, tapi kalau bentuk produk yang you nak jual itu bentuk yang macam tu, dia jatuh kategori food. Tapi kalau you nampak sekali je macam ni ubat ke makanan, ubat ke gula-gula, so automatik dia jadi drug. Okay, so you nampak macam mana produk itu boleh diklasifikasikan sama ada dia drug, kena berdaftar dengan NPRA, ataupun dia food, kena berdaftar dengan FSQD. Dia mengikut akta makanan lah, yang ni dia mengikut akta drug lah, 987. Okay, so ini adalah panduan dah kalau sesuatu produk itu berada antara food atau drug, okay, alright. Ini contoh yang saya ambil di website NPRA, okay, di mana senarai notification number, senarai nama produk, syarikat yang mengeluarkan dan syarikat yang memasarkan atau syarikat yang mengilang. Okey, di sini pula adalah keterangan nombor notifikasi. Okey, MAL tu refer kepada Malaysia. Alright. Lepas tu dia adalah lagi kod yang lain-lain ni, dan kalau perasan kod yang kita nak tekankan dekat sini, okey, yang ini AXNTHC. Kalau tengok dekat sini MAL Malaysia, okey, so memang berdaftar dekat Malaysia. Hujung X kita nampak, oh, produk ini jatuh bawah non-schedule poison. Apa namanya? Produk yang bukan di dalam senarai racun berdaftar, tapi dia adalah chemical. Alright. Lepas tu kita tengok T. Alright, T, hujung T bermaksud okey, sabun resdung ini adalah sejenis natural product ataupun traditional medicine. Okey, by their notification number, kita dah automatic kita nampak, oh, ini jenis natural product, ini jenis non-schedule poison, ini jenis schedule poison, ini jenis health supplement. Okey, sebab itu penting untuk setiap pengguna ataupun pembeli tengok dulu dia punya notification number. Even notification number ni pun orang boleh tipu. Macam mana nak tahu? Okay, sebab kita dah ada apps lah, kita boleh check sebenarnya. Boleh download je dekat Play Store ataupun you punya apa-apalah yang apps tu, you boleh download ataupun you boleh pergi ke search engine untuk cari betul ke tak notification number. Okay, so ada kalau you nampak ada T saja, ada TC. Bila ada TC bermaksud produk itu dikilangkan melalui penghilangan kontrak. Dia adalah, kalau you belajar GMP nanti you akan faham lah kot. Okay, so ini saya terangkan secara general sahaja. Okay, alright. So nampaklah you boleh baca lah apa maksud E, apa maksud R, apa maksud F, apa maksud Y. So kalau lepas ni beli produk, tengok dulu kod-kod belakang dia. Alright. Di Malaysia sebenarnya produk yang paling banyak berdaftar adalah produk tradisional yang datang daripada Chinese traditional medicine. Tengok Melayu 12%, lebih kurang dengan Western 12%, India paling sikit lah. Okey,
Apa sebenarnya agak-agak awak traditional medicine yang Melayu? Anyone? Any idea? Apa contoh produk traditional medicine Melayu? Ubat gamat macam. Ubat gamat, good. Lain? Maiden, kalau kunyit hitam, Kunyit hitam. Kunyit Hmm. hitam macam mana tu? Dia buat macam mana? dia dalam bentuk pil ada, dalam bentuk pokok pun ada. Dia untuk Okey. diabetes. Untuk diabetes. So ada claim tu. Kat pasaran jual ke? Ada. Ada kat pasaran. Produk tu berdaftar dengan MPRA? Daftar sebab dia Daftar. bawa apa nama benda tu macam Mardi macam tu. Okay, alright. I guess dia dah sampai tahap traditional claim. T kat belakang. Mungkin mail number dia. Okay. Dia sebenarnya kan sesuatu produk. Yes, you actually can. Suatu produk you boleh tengok tau. Mungkin tahun ni you tengok T. Lepas 5 tahun kan tiba-tiba dia naik. Dia naik jadi schedule. Dia naik tahap jadi ubat. So biasanya pembangunan produk dia bangunkan jadi tradisional dulu sebab bila tradisional ni senang sikit kita nak pasarkan. Sebab kalau ubat ni kita kos tinggi, lambatlah baru boleh keluar ke pasaran. So mostly ada company dekat Malaysia yang tengah dapat grant, mereka tengah bangunkan produk. Sekarang ni memang produk dia orang status dia T, traditional. Tapi bila high claim sikit dia naik jadi herbal supplement, nanti jadi lama-lama kalau betul-betul dia boleh jadi ubat, okey, dia akan dapat status ubat lah, tiadalah huruf T kat belakang tu. Okey. So macam Melayu ni sikit dia banyak kepada pembomohan kan, bidan, kita tak ada macam Chinese, ada acupuncture, ada apa lagi Chinese medicine yang you tahu? Jigong. Jigong macam mana tu? Dia pakai macam elektrik tu. Okay, Qi punya tenaga. Okay, alright. So China ada banyak, sebab tu dekat China even dia ada dekat Malaysia, dekat MSU kalau saya tak silap, dia memang ada degree in Chinese traditional medicine macam tu lah. You all boleh masuk kalau berminat. Ada pelajar kita yang layak dapat tapi dia tak masuk lah. Okay, dekat MSU. Alright, so sebenarnya sayang dekat orang Melayu ni sebenarnya kalau nak ikutkan traditional medicine dia banyak. Okay, tapi kita kurang macam saya cakap lah, kita kurang sebenarnya menghargai apa yang nenek moyang kita praktikal lah, sebab kita rasa macam alah ada Panadol, baik makan Panadol, nak buat apa susah-susah pergi petik pokok bunga raya, rendam lagi kan, gimas lagi, basah lagi kan, makan Panadol senang, hilang terus sakit kepala kan. So itulah yang ceritanya orang Melayu punya produk ni kurang. Mereka demam sikit, panas sikit, sawan ke apa, terus pergi bomo kan. So itu isunya dengan orang Melayu. Ya. Saya rasa orang Melayu kan, dia macam ada yang macam apa tu mengurut tu. Dia bukan nak makan ubat pun. Ada yang dia macam berurut macam herba-herba urutan herba, mandian herba, betul. Medium. macam ya. tu. Bekam Ya. ada bunga. Bekam tu Islam kan, tapi cuba tengok bekam tu daripada mana? India ke, Melayu ke, Cina? Okay. Ya. Sebab cukuplah Indonesia suka claim segala benda daripada Malaysia tu pun dia punya. Okey. Sebab itulah Melayu sama Melayu kuat gaduh kan. So you tengok kadang-kadang banyak yang kita nampak macam kita punya, tapi sebenarnya itu adaptasi daripada orang-orang luar. Kita punya macam yang tadi kata urut-urut tu kan. Urut-urut guna herba, guna minyak. So minyak tu sebenarnya itulah tradisional Melayunya. Okey, urutan. Kita sebab apa tau, Melayu ni dia lebih banyak kepada spiritual punya medicine. Dia punya approach tu lebih kepada spiritual. Sedangkan Cina ada juga spiritual dia. Tapi dia Melayu dia lebih kepada macam tu. Dia lebih kepada kerohanian punya tackle. Okay. Dia padahal kalau katakanlah Melayu nak famous dengan traditional medicine, memang sangat boleh lah sepatutnya, sebab kita duduk contoh kat Malaysia lah, Malaysia, Indonesia, memang kepulauan Melayu. Sepatutnya nak dia dah ada herba dia yang ni, tapi tak ada orang yang macam nak take the first step. Memang dah ada orang yang take the first step, but they are not so famous lah.
Okay, they are famous in their own circle only, right? So berbanding dengan China, sebab kalau China kan, kalau macam contoh apa ni, sampai tahap yang saya nak kata macam orang macam wow dia tu, macam contoh you pergi hospital, you tak ada ni kan, okay, kita buat akupuncture lah, jom kita buat akupuncture. Dia ada alternatif. Tapi macam orang Melayu macam pergi hospital tak baik, jomlah kita pergi jumpa ustaz, kita jumpa, bukan saya nak menidakkan keupayaan ustaz dan bomoh. Mereka juga ada spiritual medicinal approach medicine, approach perubatan itu. Tapi apa ni, bila sesuatu itu tidak saintifik, okey, keboleh bergantungan kita terhadap benda tu agak kurang lah kan. Okey, walaupun kita sebagai orang Islam, kita boleh je nak cuba mana as long as dia tidak tidak syirik lah kan. Okey, tapi itulah sayang, kadang-kadang kita nampak macam contoh pergi berubat kampung, baca-baca doa dekat air. Okey, tapi kita tak kaji secara saintifiknya kenapa yang baca-baca ubat dekat air tu boleh ada keupayaan untuk menyembuhkan dengan izin Allah lah. Okey, sebenarnya kalau kita boleh study sampai ke tahap tu, mungkin itu boleh dikatakan jadi perubatan Islam. Perubatan Islam Melayu lah. Biasanya orang akan klise lah kan, asal Melayu je Islam, tapi tidak semestinya kan. Tapi tak ada orang yang nak take the first step to study all that thing yang menjadikan sebenarnya tradisional Melayu ini banyak tapi tidak di-explore. Sebab saya memang agak tergugat lah bila one of my colleague dekat masa saya study dulu, dia tanya, kalau Cina ada ni, kalau India ada ni, you ada apa lah? So kalau macam, oh okay, betul lah apa dia tanya. Okay, so itu agak isu lah. Alright, kita kena accept lah kan. Alright, so okay, jadi kita tengok kalau dekat Malaysia ni kenapa ada benda lain. Okay, kalau dekat Malaysia ni produk-produk yang nak dipasarkan, kita boleh bahagikan kepada 5 kategori. Okey, macam mana dapat 5 kategori ni? Okey, sebenarnya dia berdasarkan satu buku panduan yang dinamakan Drug Registration Guidance Document. Okey, buku ini, DRGD ini dikeluarkan oleh National Pharmaceutical Regulatory Agency di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, NPRA. Buku ini dikeluarkan oleh NPRA. Okey, yang mana NPRA ni dikawasi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana menurut buku ini medicinal product yang boleh didaftarkan, sebenarnya kita kena tahu kategori-kategori mereka. Okey, adakah produk-produk itu sejenis new drug product, ataupun sejenis biologic, ataupun sejenis generic, ataupun sejenis health supplement, ataupun sejenis natural product. Okey, so sekarang ni awak ada produk. Okey, sekarang produk aku ni jatuh kategori mana? Sebab lain-lain kategori, dia punya application dia berbeza, masa berbeza, duit bayaran yurannya berbeza, claim mereka juga berbeza. Okey, contoh, kalau kita pergi kepada new drug product. New drug product ni biasanya adalah sesuai bagi produk-produk pharmaceutical product yang memang sebelum ni tak pernah didaftarkan langsung. Memang new entity. Macam contoh dulu tak ada Panadol kan, orang nak daftarkan Panadol. So dia ada patent, dia buatlah patent Panadol tu. So this is the one yang keluarkan syarikat Panadol yang mengeluarkan paracetamol. Panadol tu is the brand name, paracetamol is the generic name. The chemical name. Okay, so the drug name adalah paracetamol, but Panadol adalah syarikat yang menghasilkan patent untuk paracetamol, dan they claim tu boleh cakap sebagai new drug product. Masa zaman dulu lah, cerita zaman dulu. Okay, once patent tu ada tempoh masa, saya tak ingat berapa lama. Once patent tu dah habis, syarikat-syarikat farmaceutical lain kalau dia nak keluarkan paracetamol tapi ikut jenama mereka pun boleh. Itu kita panggil generic product. Generic product. Okay. Sebab tu awak nampak kalau pergi kat klinik-klinik kan, dia orang bagi yang kalau nampak untuk demam. Okey, nampak paracetamol, Eufamol kan. Tu adik-beradik tu. Acetaminophen, itu adik-beradik. So mereka ini adalah paracetamol, cuma mereka dah mereka adalah generic product. Kenapa generic? Sebab the first yang produk dia punya moyang dia lah yang paling awal kali itu adalah yang dikeluarkan oleh Panadol. Bila habis je patent daripada Panadol, syarikat lain boleh keluarkan.
okey, dengan syarat dia ada bayaran lah dekat company Panadol tu, okey, dia boleh keluarkan generic product. So banyak sekarang produk-produk generic. Produk-produk generic ni nama dia akan ikut brand masing-masing. Sebab tapi kita pukul rata semua yang kita makan tu Panadol. Panadol pula yang dapat nama Panadol tu adalah nama syarikat. Okay, alright. So macam mana pula dengan biologic? Okay, biologic ni macam vaksin yang tengah nak dihasilkan sekarang ni. Itu jatuh bawah kategori biologic. Walaupun rasanya kalau sebut vaksin benda baru, kenapa dia bukan jatuh bawah new drug product? Okey, sebab vaksin adalah produk-produk yang dihasilkan dengan cara biologi. Dia ambil daripada sumber biologi. Okey, daripada microbe for example, macam contoh vaksin COVID ni kan, dia ambil part of kalau you belajar microbe virus dulu, dia ada protein spike dekat dia punya envelope tu kan. Dia ambil protein spike dia tu, dia modify melalui kaedah bioteknologi, tapi still biologically, okey. Lepas tu dihasilkan, dia masuk dekat virus yang lain, okey. Lepas tu dia jadikan itu vaksin lah, okey. Jadi macam jin terapi itu semua jatuh bawah kaedah bawah kategori biologics. Okey, insulin, hormon, okey. So itu jatuh bawah biologics. Okey, generic macam tadi saya dah maklumkan. Cuma generic ni dia ada classification lagi lah, sama ada dia bawah racun berdaftar ataupun racun yang tidak tersenarai di dalam senarai racun berdaftar. Okey, so kena tengok jugalah, dia ada dia punya table lah. Okey. Lepas tu health supplement pula. Macam mana nak tahu produk? Selalunya kita dalam kekeliruan sama ada produk kita health supplement ke natural product. Health supplement ke natural product. Okey, health supplement adalah mana-mana produk yang digunakan untuk supply you punya diet, untuk maintain atau enhance atau improve you punya health function. Nampak dia ada claim kat sini. Walaupun claim dia taklah hebat macam boleh menyembuhkan, boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Dia tak adalah sampai claim macam tu kan. Kalau claim macam tu biasanya dia akan jadi drug lah. Sebab dia high claim kan. Dia dah nak hampir ke drug tu. Okay. So enhance improve health function. Okay. Biasanya it is presented in small unit dosage form, okay, iaitu presentation dia bila kata health supplement ni dia present dalam bentuk kapsul, tablet, okay, powder, liquid, alright. Tapi dia tidak boleh melibatkan apa-apa preparation yang perlu sterilization, macam contoh eye drop, injectable. Ni eye drop ni semua ni dia bukan jatuh bawah health supplement lah. Dia jatuh bawah medical purposes lah. Okay, so example of health supplement adalah seperti vitamin, mineral, amino acid, fatty acid, enzyme, probiotik ataupun apa-apa saja substances bioaktif yang lain. Okay, yang mana dia adalah lebih kepada untuk supply diet, untuk maintain, untuk enhance health function. Okay, manakala natural product pula, okay, macam mana pula natural, kalau produk-produk itu berdasarkan herba, jatuh bawah health ke jatuh bawah natural product? Okay, nanti kita akan tengok lebih lanjut. Natural product dia ada 4 pula perbezaan. Ada jatuh traditional medicine, ada finish herbal product, ada herbal remedy, ada homeopathic medicine. Okay, kita akan tengok lebih lanjut tentang natural product sebab ini adalah fokus kepada bab ni. Alright, so Madam. semua, ya. Kalau yang macam Yakult tu madam? Yakult. Yakult. Okay, kita tengok balik. Yakult, product formulation. Ada formulation ke? Saya rasa tak ada formulation. Dia tak ada apa-apa formulation. Tak ada. Okay. Kita tak dan dia tidak ada senarai yang substan yang di dalam list negatif. Okay, list negatif ni nanti you boleh buka lah di RGD book tu. Okay, tak ada, no. Dia ada health claim ke? Dia kata untuk apa kita punya dalam benda probiotik benda tu. Untuk probiotik, tapi ingredient dia tu dia bukan, dia claim macam mana tu kita tak panggil health, bukan claim medicinal. Tu bukan medicinal claim. Tu bukan medicinal claim.
Macam medicinal claim ni boleh menurunkan berat, boleh Ya. merawat ni, boleh mengurangkan gastrik, macam tu lah kan. Apa ni tu bukan health claim. Okay, so kita consider sebagai no. Okay, dan lagi satu dia tak ada apa-apa active ingredient yang macam yang berdaftar. Dia tak ada active ingredient. So bila tak ada active ingredient ni dia consider tak ada claim dah. Lepas tu product presentation dia dalam bentuk liquid kan. Dia bukan letak dalam bentuk tablet atau kapsul kan. Automatic dia jadi food. So you all kena faham yang tiga ni. Nak tahu dia food atau tidak. Kadang-kadang macam kita kata yang macam tadi, oh dia boleh probiotik, boleh bla 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 kan. Dia boleh jatuh bawah drug. Okay, cuma kejap kita tengok, nanti kita tengok tapi saya rasa memang Yakult and so on yang minuman tu memang dia jatuh bawah food lah. Saya tak pasti, cuma Strepsil saya rasa dia jatuh bawah NPRA, dia jatuh bawah drug sebab dia dalam list, dia dalam ada yang dalam blister pack, ada yang lepas tu dia ada health lower claim. Lepas tu product presentation dia pun dalam bentuk hard capsule, hard tablet kan. So bila ada nama tablet, nama kapsul tu automatic dia jadi bawa NPRA lah. Nanti kita tengok, saya tak rasa Yakult ada mal number. Kalau Yakult tu tak ada mal number, automatic dia bawa food. Okay. Right. Okay. So kita tengok tadi yang natural product ni. Okay. Natural product ni hati-hati. Thank you. Alright, welcome. Okay, natural product, okay, yang ini memang you punya bidang okay. Macam mana nak tahu natural product yang kita katakan tu, natural product tu skop dia besar. Nak tahu dia traditional medicine ke? Semua kita boleh pukul rata ke traditional medicine? Ataupun dia sebenarnya sekadar herbal remedy? Ataupun dia hanya sekadar finished herbal product? Okay. Term traditional medicine, okay, seperti yang diterangkan oleh Control of Drug and Cosmetic Regulation 1984, okay, produk-produk yang boleh jatuh bawah kategori traditional medicine adalah any product used in the practice of indigenous medicine, iaitu produk-produk yang macam tadi kawan awak cakap, siapa tadi yang cakap pasal cekor pasal bunga raya tadi? Dina dengan Husna. Dina dengan Husna. Tak, sebab saya tak tengok muka, dengar ingat suara. Okay, so yang korang cakap tu itu jatuh bawah traditional medicine. Kenapa? Sebab itu adalah produk yang digunakan dalam practice by indigenous medicine, yang memang digunakan oleh folklore use, orang-orang tempatan, orang kampung, orang dulu-dulu memang digunakan turun-temurun. Dan yang menguatkan lagi dia adalah traditional medicine. Hello? Ada yang tengah nak bercakap ke? Okay, sambung. Yang menguatkan lagi dia adalah traditional medicine, di mana produk Ya, ada nak bercakap? Okay, saya sambung. Alright, yang menguatkan lagi dia adalah traditional medicine, di mana produk itu dah memang digunakan oleh masyarakat tu. Okay, dan produk itu juga mengandungi satu atau lebih natural occurring substances, sama ada sumbernya adalah plant atau animal ataupun sumber-sumber mineral, okay, di mana dia tidak diekstrak, dia tidak mengalami proses extraction. You tak adalah rendam dia lama-lama dalam air, lepas tu you ambil hasil dia, lepas tu you kalau macam macam yang tadi you kunyah-kunyah kan, you letak dekat luka kan, itu kita panggil traditional medicine. Tapi kalau you rendam lama-lama dalam air, lepas tu you ambil jus, dia akan jatuh herbal remedy yang bawah ni. Yang raya daun cekor yang rendam dalam air, lepas tu ambil air dia, kita panggil decoction kan, kita rendam air, ambil letak pada, itu jatuh bawah herbal remedy. Tapi yang tadi ada satu cerita tu yang kunyah-kunyah, lepas tu dia tak ada ekstrak pun, dia kunyah-kunyah, dia ambil paste tu dia letak. Itu kita jatuh bawah traditional medicine, dan itu memang indigenous medicine, iaitu yang menjadi praktis di masyarakat tempatan tu. Okay, so mana-mana ubat yang dihasilkan dengan cara begitu, okay, dia tidak mengalami proses extraction, ataupun kalau dia extract pun, dia extract yang pekat, macam contoh sikit je. Dia sekali extract, dia dalam tu ada macam-macam compound.
dia tidak isolate pun compound khas yang boleh menyebabkan luka tu baik. Kalau sampai tahap compound khas yang boleh luka tu baik, itu dah jadi new drug entity yang atas, yang ni new drug product. Okay, ataupun mungkin dia boleh jadi ke tahap supplement lah. Okay, so mana-mana produk yang begitu kita panggil sebagai traditional medicine. Okay, kita pergi ke C dulu, herbal remedy. Yang mana herbal remedy ni any drug, okay, any drug yang biasanya disediakan dengan cara campuran. Biasanya kita keringkan saja ataupun kita crush sahaja, tak ada melalui apa-apa proses. Oh sorry saya tertukar tadi. Kalau yang mengalami apa-apa proses ekstrak secara ringkas, okay, itu traditional medicine. Mana-mana yang awak kunyah tadi, awak keringkan, awak just tumbuk-tumbuk sikit-sikit, awak terus apply, itu herbal remedy. Okay, yang kes bunga raya dengan cekur tadi traditional medicine. Yang kes pokok warna bunga warna purple tadi yang jumpa kat tepi semak, ambil kunyah-kunyah, letak kan, itu herbal remedy. Okay, dia tidak melalui apa-apa proses yang kompleks. Okay, hanya dengan pengeringan boleh terus guna, hanya dengan menghancurkan boleh terus guna. Okay, itu namanya sebagai herbal remedy. Okay, sorry saya tersilap contoh tadi. Okay, so ada beza traditional medicine dengan herbal remedy. Tapi kedua-dua ni biasanya kita dapat daripada kisah turun-temurun lah, terutamanya traditional medicine ni. Kalau boleh claim traditional sebab memang dia traditionally used. Tu nak cakapnya, traditionally used. Okay, dan yang seterusnya finished herbal product. Kalau ini pun menggunakan herba, ini pun menggunakan herba, awak hasilkan produk, kenapa dia tidak jatuh bawah finished herbal product? Okay, finished herbal product ni dia lain sikit. Finished herbal product dia mengandungi herbal preparation which is made from one or more herbs. Okay, dia mengandungi dia di-prepare. Bila kita kata prepare, bermaksud finished herbal product tu mengandungi, boleh dikatakan mengandungi mixture of herbal product yang boleh dikatakan ada formula. Kita bukan hanya herba, kita ada campur lagi dengan bahan-bahan lain. Okey, tapi syarat finished herbal product finished herbal product or mixture herbal product to which chemical define added certain have been added, termasuk sintetik, dia tak dikonsider herba. Kalaulah katakan produk herba tu awak ada campur sintetik compound, apa-apa drug contohnya, apa-apa, ataupun awak memang buat ekstrak dia isolate sampai ada compound, active compound, contoh Annona muricata, awak sampai ada ekstrak anonasin, awak claim dekat label anonasin, itu dia tak jatuh bawah kategori finished herbal product. Finished herbal product ni produk dia simple. Okay, dia bolehlah mengandung ekstrak ke tak ekstrak, beberapa compound, adalah excipient sikit, bahan tambah sikit, tapi as long as dia tidak ditambah, dia tidak ada active substance yang chemically defined, dia tak ada synthetic compound, so kalau dia tak ada benda-benda tu, dia jatuh bawah finished herbal product. Okay, manakala homeopathic medicine, okay, homeopathic medicine ni adalah any pharmaceutical dosage, okay, yang digunakan, yang dibentuk melalui therapeutic system homeopati, di mana dia menggunakan minute amount, iaitu amount yang sangat sedikit, tapi dia boleh mengurangkan simptom-simptom kesakitan pada pasien. So homeopati ni kena boleh tengoklah contoh, biasanya homeopati ni India kot kan. Melayu ada juga. Dia ada klinik homeopati lah. Dia memang guna portion sikit je. Dia sangat pekat. Tapi kalau terlebih dia beracun lah. Tu homeopati. Okay. So, ada juga senarai-senarai produk yang tidak perlu berdaftar tau dengan mana-mana autoriti. Contohnya produk-produk yang traditionally prepared ni lah. Produk-produk yang macam memang mengguna herba yang asal raw herbs. Okey, tak perlu nak daftar kalau setakat guna benda-benda tu. Tak perlu lagi. Okay, saya guna temulawak ni memang raw. Saya ambil temulawak ni, saya potong-potong, lepas tu saya terus makan. Tak perlulah kau pergi daftar kat MPRA kan. Saya nak jual ni produk macam ni. Tak perlu. Okey, kalau you prepare produk tu, lepas tu you tak ada claim apa-apa, mungkinlah you prepare, you campur-campur kan, herba ni campur herba ni, tapi herba-herbanya you campur tu asalnya memang digunakan untuk makanan, macam so
dan you tak ada claim apa-apa pun dengan produk, itu pun tak perlu gigih daftar. Walaupun sungguh pun you nampak packaging cantik, as long as bentuk dia bukan dalam bentuk yang masa saya cakap lah, pharmaceutical form, tablet ke, kalau dalam bentuk tablet, dalam bentuk kapsul lah, tu semua kena daftar lah. Okay, ni you campur 2-3 herba, lepas tu you tak ada claim apa-apa. Okay, you tak ada state pun dekat label botol, dan kebanyakan herba yang you campur tu memang guna untuk makan. Okay, untuk flavor. So tak perlu daftar. Okay, dan yang terakhir adalah traditionally prepared yang digunakan untuk kosmetik. Macam contoh ambil beras, tumbuk beras tu, lepas tu you jadikan produk, masuklah dalam botol, boleh pakai, campur dengan bacung air sikit, pakailah jadi beras sejuk ke apa kan. Itu pun tak ada daftar. Sebab dia traditionally prepared. Apa yang berkata yang ada traditionally ni, tengoklah sampai ke tahap mana traditionalnya tu. Okay, dia sebenarnya tidak perlu berdaftar. Yang macam kategori A ni saya tak terangkan sebab dia lebih kepada extemporaneous preparation. Kalau ingat lagi you belajar biomed saya lepas, dia ada compounding preparation of drug kan. Kalau biasanya kita nak sediakan drug-drug tu, kita ada mesin yang khas dan kena sterile. Okey, macam dari segi traditional practitioner, kalau dia nak sediakan yang berdaftar, traditional practitioner yang title doktor tu, kalau dia nak sediakan certain treatment yang memang berdaftar, okey, dia kalau dia ikut resepi yang betul, dia ikut cara yang betul, method yang betul untuk prepare, okey, tapi kebetulan masa tu dia tak guna mesin, tapi dia boleh prepare secara hands on macam tu saja. Tanpa mesin, itu kita panggil extemporaneous preparation, dan dia boleh bagi directly pada patient dia, itu pun tak perlulah berdaftar. Contohlah masa tu dia tak ada mesin-mesin tu nak hasilkan, tapi melalui kaedah-kaedah yang tertentu dia boleh hasilkan sebiji macam yang mesin hasilkan tu. Contohnya dengan cara compounding, timbang berat sekian-sekian, campur-campur, mix, lepas tu dia bagi kat patient dia. Itu pun tak perlulah nak daftar. Tak perlu lagi sebelum kita bagi patient ni kita kena daftar dulu. Satu hal pula kan. Tapi ada syarat-syaratnya. So 4 benda ni adalah yang tidak perlu berdaftar dengan authority. And ini jatuh bawah kategori natural lah, natural product. So kita rehat dulu boleh 5 minit sebelum kita masuk kepada approaches and topik-topik yang selainnya. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita rehat? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, boleh kita rehat kejap 5 minit. Okay. Sebab kita ada beberapa lagi perkara yang saya nak sampaikan. Alright, so around sekarang pukul berapa? Stop presenting. So you all boleh pergi minum air ke, ambil Nescafe ke apa ke kan. Sekejap gambar you all. Okay, so kita stop kejap dalam pukul 10.20 datang balik boleh? Alright. Okay. Boleh. Okay, see you in 5 minutes.